Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Okey, boleh dengar suara cikgu kedengaran jelas tak? Okey. Okey, jadi hari ini kita akan sambung perbincangan modul. Rujuk modul muka surat kita akan pergi, cikgu nak tunjuk reputan. Sambung separuh hayat. Separuh hayat. Separuh hayat. Separuh hayat. Jadi kita akan semalam kita dah bincang sebenarnya separuh hayat. Dekat atas cikgu ni. Separuh hayat semalam dah bincang. Cuma hari ni cikgu nak tunjuk balik. Nak tunjuk balik pengiraan menggunakan formula. Formula N tu. Boleh rujuk modul muka surat 5. Modul muka surat 5. Muka surat 5 tu. Boleh rujuk modul muka surat 5. Cikgu akan tunjuk cara penggunaan formula. Nanti terpulanglah pada masing-masing yang mana lebih mudah. Yang mana lebih mudah untuk digunakan, sama ada kaedah semalam ataupun kita guna formula. Kita guna formula. Formula muka surat 5. Rujuk modul muka surat 5. Cikgu buka modul. Muka surat 5. Itu atas cikgu tu modul. Yang mana kita ada persamaan. Persamaan. Kita ada formula N. Kita pergi kepada N. N sama dengan, sebab ini adalah formula separuh hayat, jadi 1/2. 1/2 ada N kecil. Lepas tu N kosong. Jadi untuk N ni, untuk N ni adalah bilangan asal. Bilangan nukleus asal. Bilangan asal, original. Yang asal. Kemudian N kosong ni bukan 0 N kosong. Bilangan asal. Sorry. N ni bukan bilangan asal. Silap pula. Rujuk modul. Cikgu tak tengok modul tadi. Yang ini adalah bilangan nukleus radioaktif yang belum merepuk. Yang tidak merepuk. Belum merepuk. Cikgu buat singkat je. Yang tidak mereput. Ini adalah yang asal. Bilangan asal. Bilangan asal tu tengok sama ada dia guna jisim ataupun dia guna peratus. Kalau dia kata sampel yang tinggal 25%, jadi yang asal automatik kita ambil 100%. Kejap lagi kita tengok soalan. Kemudian untuk N pula, N kecil ni, yang atas ni kan. Ni N kecil ni. N kecil ni adalah bilangan separuh hayat. Berapa kali separuh hayat? Itu maksud dia. Bilangan separuh hayat. Bilangan separuh hayat. Bilangan separuh hayat. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 1. Semalam kita dah buat dah soalan nombor 1. Jadi kita rujuk balik. Kita rujuk balik formula yang kita tengok ni. Kita guna kaedah formula pula. Kita guna kaedah formula. Soalan nombor 1. Sampel bahan radioaktif mempunyai, pergi kepada page soalan semalam. Itu soalan yang semalam punya. Nombor 1. Kita dapat jawapan 25. Dapat jawapan 25.
Okey. Jadi kita pergi soalan nombor 1. Ya. Soalan nombor 1. Okey. Sampel bahan radioaktif mempunyai aktiviti awal. Okey. Aktiviti awal adalah 200. Okey. Jadi kita terus letakkan simbol N0 sama dengan 200. Okey. N0 sama dengan 200. Sekiranya separuh hayatnya adalah 20 minit. Okey. Maksud dia adalah separuh hayat sekali 20 minit tu separuh hayat. Okey. Jadi N ni sebenarnya bilangan separuh hayat. Jadi 20 tu bukan bilangan separuh hayat. Itu adalah separuh hayat. Okey. Separuh hayat, cikgu buat separuh hayat adalah 20 minit. Okey, 20 minit. Kemudian berapakah aktiviti selepas 1 jam? Berapakah aktiviti selepas 1 jam? Maksudnya N berapakah jumlah aktiviti dia selepas 1 jam? Ini yang kita nak cari. Selepas 1 jam. Okey, 1 jam ada. Sekarang kita nak cari N. Kita kena cari N dulu. N ni. Okey, N atas ni. Bilangan separuh hayat. Jadi bilangan separuh hayat tadi dia kata merepuk ni yang tinggal 200 ni bukan separuh hayat dia 20 minit tapi dalam masa 1 jam. Jadi 1 jam ada 60 minit. Kita nak cari N ni, bilangan separuh hayat. Berapa kali separuh hayat? Sekali separuh hayat 20 minit. Dan berlaku reputan tu selama 1 jam. Jadi 1 jam tu adalah 60 minit. Jadi 60. Okey, 60 bahagi dengan 20 minit. 60 bahagi 20 minit. Kita nak kira ni berapa kali bilangan separuh hayat. Okey, jadi 60 bahagi dengan 20 kita dapat 3. Jadi N sama dengan 3 yang dekat atas ni. Sekarang baru kita boleh guna formula. Okey, kita guna formula. Okey, jadi kita nak cari N ni. Okey, jadi kita masukkan dalam formula. Okey, N sama dengan okey, 1/2. Bilangan separuh hayat ini. Maksudnya 3 kali separuh hayat. Soalan yang kita buat semalam pun sama. Yang dekat atas tu kan 3 kali. 1, 2, 3. Yang cikgu bulatkan tu jawapan kita dapat 25. Okey, ini kita nak semak balik menggunakan formula. Okey, N0. Bilangan asal. Okey, bilangan asal dia. Okey, bilangan asal dia adalah 200. 200. Jadi kita kira je lah. 1/2 kuasa 3. 1/2 kuasa 3 darab dengan 200. Nanti kita dapat jawapan 25. Okey. 25. Okey. 25. Okey. Tak susah pun guna formula. Senang juga. Okey. Kita cepat. Kita nak habiskan hari ini kalau boleh. Habiskan perbincangan modul kita hari ini. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Okey, kadar aktiviti sampel radioaktif ialah 200. Sekiranya separuh hayat sampel adalah 5 hari, separuh hayat dia 5 hari. Sekali separuh hayat dia ambil masa 5 hari. Apakah aktiviti sampel 20 hari yang lalu? Maksudnya terbalik. Maksudnya dia nak cari N0. Okey, bilangan asal, kadar aktiviti asal. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Cikgu buat dekat sini. Okey, soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 menggunakan formula yang sama dekat atas ni. Okey, menggunakan formula yang sama, kita nak cari N0. Kita nak cari N0 ni. Okey, bilangan awal. Jadi bilangan awal, bilangan yang tinggal dia kata 200. Kadar aktiviti radioaktif adalah 200. Jadi N sama dengan 200. N besar 200 sama dengan 1/2. Okey. Bilangan separuh hayat. Dekat atas ni kan N. Kita belum kira N ni. Okey, 20 hari lalu. 20 hari kita nak cari N. Cikgu buat kat sinilah N.
Okey, 20 hari. Maksudnya tempoh berlaku selama 20 hari. Okey, sekali separuh hayat adalah 5 hari. Okey, 20 bahagi 5 kita dapat 4. Maksudnya separuh hayat 4 kali separuh hayat. Jadi N dekat atas ni, N kecil adalah 4. Okey, yang kita nak cari adalah N kosong. Ini kita nak cari. Okey, N kosong. Okey, ini adalah kadar aktiviti awal. Okey, jadi kita pindahkan ke sebelah sana. Okey, kita pindahkan ke sebelah sana. Pindahkan ke sebelah sana, nanti kira. Boleh kira sendiri ya, cikgu nak cepat ni. Okey, kadar aktiviti asal nanti kita dapat, okey, sama dengan jawapan semalam 3200. Okey, 3200. Okey, boleh? Ada soalan setakat ini? Okey, tak ada, kita teruskan. Kita teruskan soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 3 pula. Bahan radioaktif mempunyai separuh hayat. Okey, soalan nombor 3. Bahan radioaktif mempunyai separuh hayat 20 hari. Okey, mempunyai separuh hayat 20 hari. Okey, maksudnya sekali separuh hayat ambil masa 20 hari. Hitung jumlah hari yang diambil bagi aktiviti sampel bahan radioaktif untuk menjadi hingga 25%. Okey, maksudnya baki ataupun yang belum meremput 25% daripada aktiviti awalnya. Kalau soalan yang melibatkan peratus, automatik. Okey, automatik, okey, kadar asal adalah 100% sebab dia guna peratus. Okey, dia guna peratus. Jadi kita menggunakan formula N. N besar tu adalah jumlah sampel yang tinggal adalah 25%. Okey, 25%. N besar ni. Okey, kemudian 1/2. Okey, 1/2. N tak ada. Okey, N tak ada. Sebab dia kata kita nak cari nanti, kita nak cari jumlah hari. Okey, jumlah hari. Jadi sekarang ni kita cari N dulu. Lepas cari N baru kita cari jumlah hari. Okey, jumlah hari yang dia mereput. Okey, kemudian awal dia adalah 100%. Okey, ini 100%, ini 25%. Okey, jadi kita cari, ini kita pindahkan ke sebelah sana. Okey, kita pindahkan ke sebelah sana. Ke sini, 125 bahagi 100 ni kan. 25 bahagi 100 kita akan dapat 1/4. Ini cikgu tunjuk 25 bahagi 100 ni Ini darab, pergi sana jadi bahagi. Jadi 25 bahagi 100 kita dapat 1/4. Okey, sama dengan 1/2. Yang ini kuasa dia adalah N. Okey, kalau tingkatan 3 yang belajar indeks. Okey, matematik belajar indeks dulu. Ini kalau kita nak cari nilai N ni berapa. Okey, kita punca kuasakan ni. Okey, jadi bentuk macam ni. Jadi dekat sini sebenarnya 1/2 kuasa 2, 1 kuasa 2. Jadi kuasa 2 kita letak dekat luar. Lekat luar ni. Ni 2. Okey, sama dengan yang sebelah sini 1/2 kuasa N. Okey, bentuk indeks ni dengan ni sama. Bila sama, kuasa dia, okey, kuasa dia pun adalah sama. So, jawapan dia N sama dengan 2. Okey, apa yang dimaksudkan dengan 2? Maksudnya adalah separuh hayat dia 2 kali berlaku. Okey, 2 kali berlaku. Okey, dalam soalan dia kata bahan radioaktif mempunyai separuh hayat 20 hari. Sekali separuh hayat 20 hari. Kalau 2 kali berlaku, ini yang kita nak cari. Okey, jadi bilangan hari, bilangan hari adalah N darab dengan N pula. Okey, 20 hari tadi. Okey, darab dengan N tadi kita dapat 2 kali separuh hayat. Jadi jawapan adalah 40 hari. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Okey, ini soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Okey.
Okey, kita sambung. Soalan nombor 4. Senang je. Senang sahaja. Senang. Okey, soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 4. Okey. Aktiviti sampel Y menjadi 12.5%. Okey, 12.5% maksudnya adalah baki yang tidak mereput. N besar. Okey, 12.5%. Dari nilai asalnya, automatik bila diguna peratus, nilai asal dia adalah 100%. Okey, jangan pening-pening. Okey, nilai asal adalah 100%. Cikgu tulis dulu lah macam ni. Okey, N sama dengan 12.5. Kita senaraikan maklumat yang ada. Bilangan asal N0 adalah 100%. Ini yang tak ada dalam soalan. Tapi kita kena faham bila diguna peratus, nilai asal pun menjadikan bermula daripada, kalau peratus ni 100 lah yang paling besar kan. Bahagian yang paling besar. Nilai asalnya dalam tempoh sehari. Dalam tempoh sehari. Dia kata tempoh sehari. Satu hari. Satu hari bersamaan dengan 24 jam. 24 jam. Hitung separuh hayat dia. Separuh hayat dia. Maksud dia, bilangan N. Kita nak cari N ni. Berapa kali separuh hayat? Proses berlaku ni, mengambil masa, satu hari. Satu hari. Jadi kita guna formula N besar ni adalah 12.5. Kita masukkan 12.5 sama dengan 1/2. Kita nak cari yang N ini yang kita nak cari. Yang asal adalah 100. Sama juga soalan ini. Ini darab 100. 100 ni kita pindah pergi sini jadi 12.5 bahagi 100. 12.5 bahagi 100 kalau tekan kalkulator. Cikgu tak tekan pula kalkulator dia. 12.5. Cikgu dah tekan tadi, cikgu dah kira tadi. 12.5 bahagi dengan 100 kita akan dapat 1/8. 1/8 sama dengan 1/2. Sini adalah kuasa N. Jadi menggunakan kaedah matematik kita jadikan sini kuasa 2. Jadi puncakan 2 kuasa berapa sama dengan 8. Jadi 2 kuasa 2, 4. 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. Jadi 2 kuasa 3. Kita kuasa 3 kan semua ni. Jadi 1/2 kuasa 3 sama dengan 1/2 kuasa N. Kuasa N. Jadi kita dapat ini pecahan sama. Jadi N sama dengan 3. Maksudnya 3 kali separuh hayat. Soalan dia kata, soalan dia bukan dia nak bilangan ni. Bukan dia nak ni bukan dia nak berapa kali separuh hayat. Hitung separuh hayat dia. Maksudnya sekali separuh hayat tu dia ambil tempoh berapa lama. Sekali separuh hayat dia ambil tempoh berapa lama. Jadi proses berlaku ni mengambil masa 1 hari, iaitu bersamaan 24 jam. Berlaku sebanyak 3 kali separuh hayat. Jadi separuh hayat dia adalah separuh hayat dia adalah 24 jam bahagi dengan 3 kali separuh hayat. Jadi 24 bahagi 3 kita akan dapat 8 jam. Sekali separuh hayat, sekali separuh hayat macam mana? Kita ambil bilangan asal 100%. Jadi kalau separuh hayat, kadar dia ni bahagi dengan 2, 50%. 50%. Jadi berapa tempoh masa yang diambil 100 hingga 50 ni? Ambil masa selama 8 jam. Ini soalan semalam ni kita buat kaedah macam ni. Sekali lagi separuh hayat daripada 50 bahagi dengan 2 dapat 25%. Separuh hayat lagi 25 bahagi 2 kita dapat 12.5%. Ini yang soalan. Dia kata baki tinggal
12.5. Jadi sekali separuh hayat 8 jam. Sekali lagi separuh hayat 8 jam. Kita tengok berapa kali separuh hayat. Sekali, 2 kali, 3 kali. Okay, memang kita dapat bilangan separuh hayat dia 3 kali. Okay, 8 jam sekali separuh hayat jadi 1 hari 24 jam. Okay, 8, 16, 24. Okay. Okay. Boleh setakat ni? Boleh kelas? Oh, kita bincang ini pun dah ambil setengah jam pukul 10 dah. Okey, jadi soalan nombor 5 boleh cuba buat sendiri. Nanti cuba buat sendiri. Soalan nombor 5 cuba buat sendiri. Yang cikgu bagi tahu tadilah menggunakan formula N. Ini adalah kadar yang tidak mereput. Kalau kita biasa buat soalan dan kita biasa guna formula, kita akan ingat. Senang. Senang juga. Sama dengan, sebab ini adalah formula separuh hayat, jadi 1/2. N ni adalah berapa kali separuh hayat. Yang anak panah ni, berapa kali ada anak panah. Itu maksudnya N. Lepas tu, N asal. Kadar asal. Kadar asal ni, dia kadar N ni, dia ada dalam, biasanya dia panggil kadar kan, aktiviti. Dia ada dalam peratus. Dia ada dalam jisim, kilogram ke, gram ke, dia juga ada kadar aktiviti. Kadar aktiviti. Jadi N ni adalah sampel radioaktif. Sampel radioaktif. Jadi untuk hari ini kita akan sambung. Untuk hari ini kita akan sambung. Kita akan sambung seterusnya. Kita akan sambung soalan seterusnya. Kita pergi kepada 6.2. Subtopik 6.2. 6.2. Subtopik 6.2. 6.2. Kita ada pembelahan nukleus. Ni kita akan ada formula untuk kita cari tenaga. Cacat jisim. Cacat jisim. Cikgu sedang setting. Kita akan pergi seterusnya. Ada soalan? Jika ada soalan boleh tanya. Dekat ruangan chatting pun boleh tanya. Kita pergi muka surat 7. Muka surat 7. Tenaga nuklear. Tenaga nuklear. Tenaga nuklear yang mana tenaga atom yang dibebaskan semasa tindak balas reputan radioaktif. Tenaga atom. Macam bom atom tu kan. Jadi untuk reputan radioaktif ni, reputan radioaktif, pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Yang kita kira separuh hayat tadi adalah reputan radioaktif kan, reputan radioaktif yang berlaku secara spontan. Pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus ni, kalau matahari tu spontan lah, dia terus berlaku. Kalau kita create, kita buat. Sebab kita nak guna tenaga atom tu, kita nak guna. Kita nak tenaga haba dia. Kalau matahari dia hasilkan dua. Tenaga haba dengan tenaga cahaya. Memang kita guna dua-dua, haba dan cahaya. Sampai ke bumi kita dapat rasa haba dan kita dapat cahaya. Memang dua-dua manfaatkan tenaga tu. Tenaga atom. Proses yang berlaku. Jadi untuk kaedah yang kita cuba, kita cuba. Manusia dia buat kajian. Dia buat kajian dan akhirnya berjaya. Itu yang kita dapat guna tenaga nuklear ni. Kita dapat guna tenaga nuklear. Dia ada baik dan ada buruk. Ada baik dan ada buruk. Yang pertama pembelahan nukleus. Pembelahan nukleus ni, nukleus berat membelah. Kita ada satu neutron. Kita tembakkan kepada satu nukleus. Satu nukleus bila kita tembak dia terpecah dua. Terpecah dua. Bila terpecah dua, ini tenaga. Tenaga inilah yang kita nak.
Okey, kita nak memanfaatkan tenaga tu. Okey, kita nak tenaga itu. Okey, tenaga. Lepas tu pecah 3 pula. 3 ni dia tembak pula yang lain. Okey, dia tembak lagi yang lain. Bila tembak ada tenaga lagi. Jadi proses berantai menyebabkan banyak tenaga. Jadi tenaga yang terhasil, okey, tenaga haba dan tenaga cahaya. Kita naklah salah satu tu ataupun kedua-dua sekali. Okey. Ini adalah pembelahan nukleus. Okey, proses yang kedua adalah pelakuran nukleus. Okey, yang mana pelakuran ni nukleus yang kecil dan ringan bercantum. Okey, bercantum untuk membentuk satu nukleus yang berat. Okey, contoh kita ada 2 nukleus. Okey, dia bercantum. Okey, dia jadi nukleus berat. Pada masa sama, okey, membebaskan tenaga. Okey, membebaskan tenaga. Okey, membebaskan helium. Okey, membebaskan helium ini yang alfa ni yang kita belajar semalam kan. Okey, lepas tu pada masa sama satu neutron. Okey, satu neutron. Jadi proses ni pun sama. Dia berlaku banyak, jadi tenaga banyak. Daripada tenaga itulah kita dapat gunakan. Okey. Sebenarnya fokus kita nak jawab soalan kan. Okey. Jadi kita pergi kepada cacat jisim. Okey, cacat jisim. Cacat jisim. Sekejap, sini ada cacat jisim, tak ada. Okey. Cacat jisim, sebenarnya kita dah pergi. Jadi tenaga kita nak gunakan formula tenaga E sama dengan mc square. Okey, E sama dengan mc kuasa 2. C ni merujuk kepada halaju cahaya 3 darab 10 kuasa 8. Okey, 3 darab 10 kuasa 8 kuasa 2 kan. Ini formula, ini adalah halaju cahaya. Okey, tenaga menghasilkan cahaya. Jadi kita masukkan, okey, dalam formula ni adalah halaju cahaya. Okey, M adalah jisim. Okey, jisim. Okey, jisim ni, jisim yang kita guna adalah sebenarnya adalah cacat jisim ni. Okey, cacat jisim yang digunakan adalah unit, okey, jisim atom. Okey, unit jisim atom. Contoh yang ni, kita ada 3. Daripada satu nukleus, okey, berpecah kepada 2. Jadi setiap satu dia ada jisim, unit jisim atom. 1, okey, 2, okey, 3. Okey, yang mana satu UGA sama juga dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kilogram. Okey, jadi kita kena kira dulu jumlah jisim yang hilang. Okey, ataupun menyusut, ataupun yang apa tu? Kita tengok terus pada soalan ni ya. Okey, contohnya daripada ini, sekejap sini ada tak? Ni. Ini yang asal kita tolak. Okey, selepas. Ini sebelum, ini selepas. Jadi bila kita tolak baki ataupun yang hilang adalah ini. Ini dalam unit UGA. Okey, unit UGA. Jadi kalau kita nak tukar kepada kilogram, okey, jisim kepada kilogram, kita kena darab dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Tak ingat pun tak apa. Okey, tak ingat pun tak apa. Ini diberikan. Okey, kalau dalam peperiksaan nilai-nilai ini diberikan. Sama juga dengan 3 darab 10 kuasa 8 diberikan. Okey, jadi kita dapat tukar kepada kilogram. Bila dah tukar kepada kilogram, baru kita boleh masukkan ke dalam ni M. Okey, dalam M ni. M ni adalah jisim, mass. Jadi mass ni dia nak guna, okey, kita nak masukkan nilai dalam M ni mesti dalam kilogram. Jadi cacat jisim yang kita kira, kita kena tukar dulu dalam kilogram baru boleh masukkan dalam M ni. Okey, bila dah dapat, sebab ini adalah kita nak cari tenaga, unit dia adalah joule. Okey, ini contoh jawapan. Okey. Kemudian formula yang lain juga kita guna adalah P. P ni power, okey, kuasa. Kuasa sama dengan tenaga bahagi dengan masa, time. Okey, bahagi dengan masa, power. Ini sebenarnya dah belajar bab sebelum ni. Cuma formula itu kita guna balik. Okey, kalau yang ni kita kena cari tenaga dulu. Jadi tenaga yang kita dapat ini 7.81, kita gantikan E. T ni dia kata 10 mu saat. Okey, jadi 10 kuasa negatif 6. Okey, 10 kuasa negatif 6 kita bahagi dan power unit dia adalah watt, W-A-T-T. Okey, ini contoh. Okey, jadi sekarang kita pergi kepada soalan. Kita nak bincang 4 soalan. Okey, 4 soalan sahaja kita nak bincang. Okey, untuk soalan nombor 1. Yang dah buat,
dapat jawapan berapa? Bagi tahu cikgu dapat jawapan berapa? Yang dah buat? Boleh. Okey. Amira 9 point. Dalam satu tindak balas nuklear, okay, jumlah tenaga dibebaskan 5.4. Hitung cacat jisim tindak balas dalam kilogram. Okay, dia nak dalam kilogram dan dia nak dalam UGA. Okay, jadi Amira dapat 9.96 darab dengan 10 kuasa negatif 54. Itu dalam dia nak dua UGA dengan kilogram. Kita dapat kilogram dulu. Selepas tu kita dapat UGA. Okay, selepas tu baru kita dapat UGA. Okay, yang lain? Bagi tahu je jawapan, tak apa. Cikgu tunjuk kejap lagi. Okay, cikgu tunjuk. Sediakan kalkulator. Cikgu takut cikgu kira salah. Okay, takut cikgu kira salah. Jadi kita pergi soalan nombor 1. Kita tak nak membazir masa. Dalam satu tindak balas nuklear. Okay, ini adalah E. Okay, tenaga. Okay, hitung cacat jisim. Okay, dalam kilogram dan UGA. Ini maklumat yang diberikan. Okay, maklumat yang diberikan. Kelajuan cahaya, 1 unit UGA, 1 EV. Electron work. Okay, electron work. Okay, satu tindak balas nuklear. Jadi kita guna formula E sama dengan mc². Okay, E, Allah Akbar. Okay, kita guna formula E sama dengan MC square. Okey, E sama dengan MC square. Okey, jadi E yang kita dah ada diberikan, ini adalah M. Ini adalah E. Okey, 5.4 darab 10 kuasa negatif 10. Okey, joule. Jisim, ini yang kita nak cari kejap lagi ni, M. Okey, sebab dia kata hitung cacat jisim, jadi M. Okey, C adalah darab 3 darab 10 kuasa 8 kuasa 2. Okey, yang ni kalau nak senang ingat, kalau EMC square, 3 darab 10 kuasa 8 kuasa 2 ni sama juga dengan 3 kuasa 2 adalah 9 darab 10 kuasa 16. Dia sama. Okey, jadi kita nak cari nilai M. Jadi bahagi 5.4 ni bahagi dengan ini. Okey, bahagi yang ini. Okey, bahagi kita dapat okey, 6. Cuba kira sekali Cikgu takut cikgu kira salah. Negatif 27. Okey, ini kita dapat M dalam kilogram. Okey, dalam kilogram. Dalam kilogram. Okey, dalam kilogram. Ini kita dah dapat dalam kilogram. Sekarang UGA. Sebelum ni daripada UGA kita nak tukar kepada kilogram, kita darab. Yang ini daripada kilogram kita nak tukar kepada UGA, kita kena bahagi. Jadi M cacat jisim. Okey, cacat jisim. Okey, dalam UGA unit jisim atom sama dengan 6 darab 10 kuasa negatif 27 bahagi dengan, tengok 1 UGA berapa? 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Okey, kita bahagi tu. Okey, kita akan dapat jumlah dia adalah 3.6144. Nanti cuba kira balik, salah bagi tahu. Okey, jadi kita dah dapat. Okey, dalam kilogram dan kita dapat UGA. Okey, itu soalan nombor 1. Kita cepat, kita pergi soalan nombor 2. Kalau ada soalan tanya. Okey, soalan nombor 2. Siapa yang dah kira boleh bagi tahu jawapan tadi. Amira, terima kasih. Okey, soalan nombor 2. Siapa dapat jawapan, siapa kira, boleh bagi tahu jawapan dekat ruangan chatting. Diberi cacat jisim dalam tindak balas nuklear ialah ni. Cacat jisim. Kita kena faham, bila dia kata cacat jisim, jumlah jisim yang hilang dalam proses tindak balas nuklear. Sama ada pembelahan nukleus
ataupun pelakuran nukleus. Okey. Jadi jumlah jisim yang hilang, istilah yang kita gunakan adalah cacat jisim. Okey, cacat jisim. Jumlah dia ini dalam unit jisim atom. Jadi soalan dia kira tenaga yang dilepaskan. Maksudnya, okey, dia suruh kira tenaga. Ini adalah E. Okey. Yang ni M, tapi M ni mass ni dalam UJA. Okey. Dan dalam unit joule dan dalam unit EV, electron volt. Okey. Okey, Amira lagi. Terima kasih Amira. Yang lain? Takkan Amira je yang buat. Yang lain dapat jawapan salah tak apa. Salah tak ada masalah. Okey. Cikgu teruskan. Cikgu teruskan. Dapat sama juga. Bazir tak kira lagi. Okey. Okey, cikgu teruskan. Okey, jadi soalan nombor 2. Kita nak cari M. Okey, kita nak cari M. Kita guna pen merah lah. Nak cari M. Okey. Tenaga yang dilepaskan. Kita nak cari EE. Tenaga. Kita nak cari tenaga. Nak cari tenaga. Jadi jisim atom ni, mass ni kita kena kira dulu. Tukar ke bentuk kilogram. Dalam unit kilogram. Jadi yang ini kena darab dengan 1.66 darab dengan 10 kuasa negatif 27. Okey. Sama juga macam gram nak tukar kilogram. Dia macam tu. Bahagi dengan darab kan nak tukar. Kilogram kepada gram, gram kepada kilogram. Ini daripada unit jisim atom kita nak tukar kepada kilogram. Okey, kita darab ni, kita akan dapat jisim adalah 8.798 darab dengan 10 kuasa negatif 30 dalam kilogram. Okey, dalam kilogram. Ini baru kita dapat jisim, cacat jisim dalam kilogram. Jadi kita masukkan dalam formula E sama dengan mc square. Okey, jadi ini adalah jisim, kita gantikan 8.798 darab 10 kuasa negatif 30. Okey, darab dengan halaju cahaya. Okey, halaju cahaya kuasa 2 kan. Okey, nanti boleh kira, nanti kira. Okey, kita dapat 7.918 darab 10 kuasa negatif 13 joule. Okey. Alia Farisha, okey, Safia Adrina, okey, Amira dapat jawapan yang sama. Okey, itu dalam joule. Macam mana kalau kita nak tukar dalam electron volt? Okey. Nak tukar dalam bentuk EV ni, unit EV sebenarnya kita kena bahagi ini dalam joule. Okey, ini sama juga kalau kita nak tukar kilogram kepada UJA, kita bahagi yang ni. Yang ni kita nak tukar kepada tenaga ni, kita nak tukar dalam bentuk electron volt ni. Okey, kita bahagi. Jawapan yang kita dapat tadi, okey, jawapan yang kita dapat E bahagi dengan 1 EV. Okey, 1 EV dia adalah 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Jadi jawapan yang kita dapat 7.918 darab 10 kuasa negatif 13 bahagi dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Okey, joule. Okey, jadi kita akan dapat jawapan dia. Ini soalan nombor 2, baru nombor 2. Kita dapat 4948750. Okey, elektron volt. Okey, jadi kita ada 2 jawapan. Mungkin 2, 3 markah ataupun 4 markah. Okey, soalan macam ni mungkin 3 markah. Okey, ada soalan boleh tanya, kita nak teruskan. Ada 2 soalan lagi, lepas tu habis 10-18. Ada soalan boleh tanya? Ada soalan boleh bertanya. Okey. Kalau tak ada, kita sambung. Soalan nombor 3. Kuasa yang dihasilkan dalam tindak balas nuklear adalah 3.7. Ini adalah kuasa. Okey, adalah kuasa. Kuasa, okey, kuasa adalah kalau simbol dia yang kita gunakan adalah P. Okey, power, P. Sekiranya
okey, tindak balas itu berlaku, okey, dalam tempoh masa 5 mu saat. Okey, dalam tempoh 5 mu saat, hitung cacat jisim dalam kilogram saja. Dia nak dalam kilogram. Dia nak kita cari, okey, M. Okey, maklumat yang kita ada, P sama dengan 3.7 darab 10 kuasa negatif 8 watt. Okey, masa yang kita ada iaitu 5 mu saat ataupun 5 darab 10 kuasa negatif 6 saat. Okey. Lepas tu dia nak kita cari cacat jisim. Jisim dalam kilogram. Okey, dalam kilogram. Jadi kita guna dulu formula P sama dengan E bahagi dengan T. Kita diberikan adalah power kan. Okey, jadi 3.7 darab 10 kuasa negatif 8 sama dengan E. Okey, ini adalah T ni 5 darab 10 kuasa negatif 6. Kita pindah pergi sana, kita darab. Okey, kita darab. Jadi boleh tekan kalkulator, darab. Kita akan dapat 1.85 darab 10 kuasa negatif, Allahu Akbar, negatif 13 Joule. Ini tenaga yang kita dapat. Belum dapat jawapan lagi, kita nak cari cacat jisim. Jadi kita menggunakan maklumat yang kita ada. E sama dengan mc². Okay, tenaga dia adalah 1.85 darab 10 kuasa negatif 13 sama dengan cacat jisim. Yang ni kita nak cari kejap lagi. Okay, darab dengan 3 darab 10 kuasa 8 kuasa 2. Jadi M dia, ini bahagi dengan nilai ni. Okay, bahagi. Okay, bahagi, nanti kita terus dapat jawapan 2.0. Okay, 556 darab 10 kuasa negatif 30. Siapa dapat jawapan? Sama. Mira dapat. Mira dapat soalan ni jawapan nombor 3 Soalan nombor 3 Okey. Perlu ke darab? Tak perlu sebab dia cacat jisim dalam kilogram. Kalau kita cari, ni kan step by step, cikgu buat step by step kan. Pertama step yang pertama ni kita kena cari dulu E. Sebab cacat jisim duduk dalam formula apa? E sama dengan mc². Kita nak cari M. Okay? Kita nak cari cacat jisim, kita nak cari M. Okay? Tetapi kita tak ada nilai E, iaitu tenaga. Yang kita ada diberikan adalah kuasa, power. Jadi kita guna formula ni, P sama dengan ET. Kita nak cari E dulu. Step yang pertama kita cari E. Jadi kita dapat E, jumlah tenaga. Bila ada jumlah tenaga, baru kita masukkan dalam formula E sama dengan mc². Okay, E sama dengan mc². Jadi kita dah ada nilai E. C pun kita dah ada, halaju cahaya 3 darab 10 kuasa 8. Dan M ni sebenarnya adalah cacat jisim dalam kilogram. Okay, jadi tak payah. Sebenarnya bahagi, kalau kita nak tukar kepada UGA, kita kena bahagi. Okay, tapi terus kita dapat sebenarnya M ni adalah dalam kilogram. Okay, M ni memang dah dalam kilogram. Kalau nak tukar kepada UGA, kita kena bahagi 1.6 tu lah. Okay. Okay, terima kasih Amira. Yang lain pun terima kasih. Okay, siapa yang dah buat. Kita pergi soalan yang terakhir. Soalan terakhir. Soalan penutup. Okay, persamaan di bawah menunjukkan tindak balas nuklear dalam reaktor. Hitung tenaga yang dibebaskan dari tindak balas tersebut. Setengah soalan tu dia bagi persamaan. Okay, kita kena cari dulu cacat jisim daripada persamaan dekat situ. Kemudian, okay, kita dapat cacat jisim dalam UGA. Okay, pertama, cikgu cerita je kan. Pertama kita cari cacat jisim. Cacat jisim daripada persamaan. Bila kita cari daripada sini, ini cacat jisim ni semua dalam UGA. Okay, dalam UGA. Lepas kita dah dapat, kita kena tukar. Okay, tukar
UGA tu kepada kilogram. Bila kita dah tukar, baru kita boleh step yang ketiga, kita masukkan dalam persamaan ini. Sebab soalan ni kita hitung tenaga. Okay, hitung tenaga. Jadi step yang ketiga baru kita guna formula. M dekat sini mestilah dalam kilogram. Jisim yang digunakan, mass yang digunakan adalah kilogram. Okey. Jawapan dapat berapa? Siapa yang dah buat dapat berapa jawapan? Okey, cikgu teruskan dengan ni. Okey. Jadi untuk ini kita kena cari cacat jisim. Macam mana nak cari? Tengok. Sebelum dan selepas. Ini sebelum. Kita kena pisahkan dua ni Ini sebelum. Ni kan. Sebelum. Ini adalah selepas tindak balas. Jadi yang sebelum ni adalah jumlah jisim sebelum tolak dengan jumlah jisim selepas. Cacat jisim yang kita nak cari daripada persamaan adalah jumlah sebelum mesti tolak dengan selepas. Jumlah jisim sebelum tolak dengan jumlah jisim selepas. Cuma dia panjang sikit lah. Jadi sebelum ni kita ada uranium U dengan neutron. Jadi kita kena buat satu-satu ni. 235.04393 tambah, sebab dia sebelum ni dia tambah dengan satu elektron. Satu elektron adalah 1.00867. Semua ni dalam unit UGA ini sebelum. Selepas kita tolak. Selepas 141 ni. 140.91441. Yang selepas ni kita tambah semula. Kita tengok sini 91.92616 tambah dengan tengok, hati-hati dekat sini. Sini dia kata satu neutron. Ni kan satu neutron kan? Ni jisim satu neutron. Dekat sini 3 neutron yang dihasilkan. 3 neutron. Jadi 3, kalau 3 kita kena darab dengan 3. Maksudnya 3 darab dengan satu jisim neutron. Macam ni. Tutup bracket. Kita kira semua ni. Cikgu dah kira. Kita nak cepat 10, 27 dah sekarang. Kita kira semua tu nanti kita akan dapat 0.18. Kalau salah bagi tahu. 603. Ini dalam unit UGA. Step yang pertama kita dah dapat. Step yang kedua ini kita kena tukar kepada kilogram. Macam mana nak tukar kepada kilogram? Kita kena darab. Kena darab dengan 1 UGA. Darab dengan yang kita dapat ni, kita darab dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Jadi mass yang kita dapat ataupun cacat jisim dalam kilogram 3 darab 3.088 darab 10 kuasa negatif 28 kilogram. Ini kita dah dapat. Step yang kedua kita dah dapat. Sekarang kita nak cari hitung tenaga. Guna formula E sama dengan mc². E sama dengan mc². Jadi jisim adalah 3.088 darab 10 kuasa negatif 28. Darab dengan 3 darab 10 kuasa 8. Iaitu halaju cahaya. Kuasa 2 ni jangan lupa. Diingatkan jangan lupa. Barulah kita darab. Tekan kalkulator, kita darab. Kita akan dapat 2.779 darab 10 kuasa negatif 11 joule. Kita dah dapat jawapan. Ada soalan setakat ini? Tenaga. Hitung tenaga dan kita dah dapat jawapan dia. Tenaga. Cikgu, saya dapat jawapan sama tapi saya letak macam 2.78. Tak ada masalah. Tak ada masalah.
Itu hanya untuk pembundaran, okey. Kita simplify dia ataupun kita bundar 2.78 ataupun 2.8 boleh diterima. 2.78 darab 10 kuasa negatif 11 Joule. Unit jangan lupa. Tak ada masalah. Okey. Ini biasanya ini dapat 1 markah. Okey. Masukkan dalam persamaan 1 markah. Jawapan dengan unit yang betul 1 markah. Okey. Jadi jumlah semua 3 markah. Dia bukan lari, dia kita simplify kan. Bila kita simplify dekat atas ni, jawapan yang kita dapat pun dah lain lah. Tak ada masalah. Simplify ni biasanya 2 titik perpuluhan lah. 2 titik perpuluhan 3.09. Contohnya dekat sini kita boleh guna juga. Tak ada masalah. Okey. Dia perbezaan dia sangat kecil. Tak ada masalah. Okey. Yang penting kita dapat jawapan okey, yang tepat. Yang tepat tu maksud dia pembundaran tu tak ada masalah. Okey. Ada soalan setakat ini? Ada soalan? Senang saja. Okey. Sangat senang. Kena biasa. Kena biasakan jawab soalan. Lepas ni, cuba jawab. Nombor. Dia sebenarnya nombor tu, banyak nombor tu, nombor yang kita tak payah ingat pun. Contohnya ini kan, jisim ni. Ni tak perlu. Tak ada masalah. Tak payah ingat. Tak payah ada dalam kepala. Diberikan. Sama juga. Okey. Sama juga yang ini. Kelajuan cahaya. Semua ni diberikan. Tak perlu ingat. Okey, tak perlu ingat. Memang tak payah ingat pun. Ini tak payah ingat. 1 UGA pun tak payah hafal. Okey, 1.6 darat kuasa ni pun tak payah hafal. Yang perlu ingat adalah formula. Macam mana nak guna formula. Macam mana nak tukar unit. Okey, itu saja. Jangan terus kata susah. Okey. Okey, boleh isi kehadiran. Cikgu dah masuk link kehadiran sekarang 10.31. Okey, kita dah nak habis. Okey, nak habis. Tak apa, di peringkat sekolah ni, sekolah menengah ni kita tak payah ingat. Ingat hanyalah formula. Okey, dan kita kena tahu macam mana nak tukar. Okey, nak tukar unit. Nak tukar unit macam tu je. Nak biasakan menggunakan formula, jadi kena buat banyak latihan. Bila banyak guna latihan, banyak buat latihan, formula tu sendiri kita akan ingat. Okey, dan kita akan rasa senang walaupun banyak nombor. Biasakan, nanti masuk universiti lagi banyak nanti nombor. Banyak lagi. Dan ada yang kena hafal. Okay? Ada yang kena hafal. Sebab tu dalam kalkulator tu, kalkulator saintifik dia dah ada. Contoh kalau kita nak cari nilai C, ni kan 3/10. Kalkulator sebenarnya kita boleh, itu kita tekan C, huruf C, kita tekan sama dengan, terus dapat. Dia ada simpan. Dalam kalkulator ni semua ada ni. Kalkulator saintifik. Dekat universiti ataupun matrikulasi, form 6 ke, nanti dia ajar cara guna kalkulator, nilai-nilai ni, yang ada ni. Okay? Dalam kalkulator tu memang dah ada. Okey, kalkulator saintifik. Okey, isi kehadiran setakat ini yang isi kehadiran. Okey, kita dah habis 10.32 ni, masa dah tamat. Okey, nanti kita akan cuti seminggu. Selepas cuti seminggu nanti kita akan sambung, insya-Allah kita akan masuk bab barulah, cikgu cubalah. Okey, untuk kita masuk bab yang terakhir. Okey, bab yang terakhir. Hari ini hari Khamis. Okey, hari ini 9 hari bulan. Yang dah isi kehadiran. Okey, yang dah isi kehadiran adalah Bazil. Orang yang pertama, 12 orang baru isi. Okey, mohon isi kehadiran. Yang ada sekarang dalam grup, dalam Google Meet sekarang mohon isi kehadiran. Okey, mohon isi kehadiran. Kehadiran perlu diisi. Okey, isi kehadiran sekarang. Okey, isi kehadiran. Kita ada 17 orang hari ni ni. Okey, tahniah tahniah yang dapat masuk kelas hari ini. Baru 13 orang isi kehadiran. 9 hari bulan 9 hari ini. Mohon isi kehadiran. Cikgu takut nanti kejap lagi keluar ni ada yang tak isi kehadiran. Mohon isi kehadiran, isi kehadiran. Kita ada 17 orang. Mohon yang ada, yang dah isi kehadiran, cikgu baca. Bazir, Sofia Adrina, Jihan, Wano Amira, Faiz Hilmi, Alia Maisara, Atira, Sofia, Agilan, Irfan, Alia,
Alia Farisha. Okey, Faris Imran Akil. Mana lagi? Ada baru 14 orang yang isi. 14 orang. Lai isi kehadiran. Siapa yang pergi tandas ke, pergi dapur ke, masuk balik. Okey. Jadi setakat itu saja. Kita akan jumpa pada minggu seterusnya. Cuti seminggu, selamat bercuti. Pastikan jaga diri. Okey, jaga diri elok-elok. Nak pergi berjalan tu, patuhi SOP. Okey, kita ada banyak kes banyak kes COVID sekarang meningkat. Dekat Kedah pun sama, walaupun ada turun sedikit. Okey, tetapi kena hati-hati. Mungkin kita tak efek, tetapi mungkin mak ayah kita. Okey, dekat sekolah kita pun dah ramai yang meninggal lah kan, minta dijauhkan yang meninggal disebabkan COVID. Kalau parent tu tak silap cikgu lebih kurang 9 ataupun 10 orang. Okey, cikgu yang meninggal, Cikgu Fazimi, arwah Cikgu Fazimi tu pun sebenarnya efek daripada COVID. Okey, lama masuk dekat hospital. Jadi pastikan jaga diri elok-elok. Okey, setakat itu saja kelas kita hari ini. Terima kasih, kita jumpa lagi. Okey, minggu satu lagi. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye semua. Sama-sama Amira, sama-sama Bazil.